Soalan pertama. Ungkapkan 7 darab 7 darab 7 darab 7 dalam tata tanda indeks. Apa yang dimaksudkan dengan tata tanda indeks? Kita ingat balik semula dalam peta konsep yang telah kita bincangkan. A kuasa N bermaksud A adalah asas, N adalah indeks. Inilah yang dikenali sebagai tata tanda indeks. Apa maksud A kuasa N? A kuasa N bermaksud A akan didarabkan dengan N kali. N kali iaitu sebanyak N faktor. Jadi dalam kes ini 7 darab 7 darab 7 darab 7, 7 ini diulang sebanyak 4 kali. Jadi kita akan katakan 7 kuasa 4. Jawapannya adalah D. Soalan 2. Cari nilai bagi 2 kuasa 5. 2 kuasa 5 adalah sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Iaitu sama dengan 32. Jawapannya adalah C. Soalan 3. M kuasa 2 per 5 boleh ditulis sebagai... Bermaksud apa yang kita perlu buat adalah kita perlu ingat semula apakah hukum indeks yang telah kita pelajari sebelum ini. Antara yang perlu kita ingat adalah bila A kuasa dengan pecahan, A kuasa dengan pecahan iaitu A kuasa M per N. N ini akan jadi punca kuasa. N akan jadi punca kuasa iaitu punca kuasa N dan M akan jadi kuasa. Jadi dalam kes ini adalah M kuasa 2 per 5. Bermaksud 5 ini akan jadi punca kuasa 5. Dan 2 ini akan jadi M kuasa 2. Jadi jawapannya adalah B. Soalan 4. Antara berikut yang manakah bersamaan dengan M kuasa 6? Bermaksud antara A, B, C dan D, manakah satu jawapan yang akhirnya akan menjadi M kuasa 6? Kita perhatikan soalan A. Soalan A adalah operasi tambah. Tambah M kuasa 3 tambah dengan M kuasa 3 bermaksud kita akan dapat 2M kuasa 3. Seterusnya B, kita akan dapat, ini adalah operasi darab. Kita akan gunakan hukum indeks yang pertama, iaitu bila asas yang sama, kita akan tambah kuasanya, iaitu M sama dengan 2 tambah 3, kita dapat M kuasa 5. Seterusnya untuk C, perhatikan di sini, dalam kurungan adalah M darab M darab M. Bermaksud M kuasa 1, kuasa 1, kuasa 1. Kita tambahkan, kita dapat M kuasa 3. Dan kita kuasa 3 bermaksud kita akan darabkan 3 dengan 3 dan kita akan dapat M kuasa 9. Seterusnya jawapan untuk D adalah MM bermaksud M kuasa 1, M kuasa 1. Kita tambahkan dalam kurungan ini kita akan dapat M kuasa 2. Kemudian kuasa 3 kita darabkan. Kita darabkan iaitu 2 darab dengan 3 kita dapat M kuasa 6. Daripada sini kita dapat dengan jelas bahawa jawapannya adalah D. Soalan 5. Permudahkan 20N kuasa 2 bahagi dengan 5N kuasa sifar. Antara cara yang kita boleh gunakan adalah kita akan tukarkan 20N kuasa 2 bahagi dengan 5N kuasa sifar ini kita tuliskan dalam bentuk pecahan. Iaitu 20N kuasa 2 kita akan buat per. Per itu bermaksud pecahan 5N kuasa sifar. Itu bahagilah. Jadi kita akan buat di mana kita akan selesaikan 20 per dengan 5. Seterusnya N dengan N kita akan selesaikan. Jadi kita akan dapat 20 bahagi dengan 5 kita akan dapat 4. Dan N kita tahu bahawa ia adalah operasi tolak. Operasi tolak kita akan ambil kuasanya kita tolak. Iaitu 2 tolak dengan sifar. Kita akan dapat N kuasa 2. Jadi jawapan akhirnya adalah 4N kuasa 2. Iaitu jawapannya adalah A. Soalan 6. 2P kuasa 2 darab dengan 1/4 P kuasa 5. Bagi menyelesaikan soalan ini dengan lebih
cepat, kita tuliskan semula 2P kuasa 2 adalah bersamaan dengan 2 darab P kuasa 2 darab 1/4 P kuasa 5, kita tuliskan 1/4 darab P kuasa 5. Seterusnya, kita kumpulkan perkali dengan perkali dan huruf dengan huruf. Iaitu 2 kita akan selesaikan dengan 1/4 dan P kuasa 2 kita akan selesaikan dengan P kuasa 5. Kita dapat bahawa 2 darab dengan 1/4, kita akan dapat jawapannya adalah sama dengan 1/2. Manakala P, kita tahu bahawa ia adalah asas yang sama, darab, jadi kuasanya kita tambahkan, iaitu 2 tambah dengan 5. Dan kita dapati bahawa jawapan akhir adalah 1/2 P kuasa 7, iaitu jawapannya adalah A. Soalan 7. Diberi A kuasa 4 darab dengan A kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 kuasa N. Cari nilai N. Jadi bagi menyelesaikan soalan ini, kita akan tulis semula A kuasa 4 darab dengan A kuasa 2 bermaksud kuasanya kita tambahkan, iaitu A sama dengan 4 tambah dengan 2. Dan A kuasa 2 kuasa N bermaksud kuasanya adalah kita darabkan, iaitu 2N. So, kita dapati di sini asasnya adalah A dan juga A kuasanya 4 tambah 2 dan juga di sini bersamaan dengan 2N. Jadi, kita keluarkan kuasa ini, kita akan dapati bahawa 4 tambah 2 adalah sama dengan 2N. Jadi, kita tambahkan 4 tambah 2 dapat 6. 6 sama dengan 2N. Jadi kita selesaikan N, kita pindahkan 2. 2 ini darab, bawa ke sana, kita dapat bahagi. Jadi 6/2. N sama dengan 6/2. Sudah semestinya adalah sama dengan 3. Iaitu jawapannya adalah C. Soalan 8. Ringkaskan. Kita perhatikan di sini bahawa punca kuasa 2, M kuasa 3 ini, kita boleh tulis dalam bentuk M kuasa 3/2. Jadi, darab dengan M kuasa 2/3. Seterusnya, kita akan tulis bahagi ataupun per dengan M kuasa 1/6. Kita sedia maklum bahawa jika darab, kuasanya kita tambah. Jika bahagi, kuasanya kita tolak. Jadi, kita selesaikan, kita tuliskan M kuasa 3/2, kita tambahkan dengan 2/3 sebab ini adalah operasi darab. Dan kita tolakkan dengan 1/6 disebabkan ianya adalah bahagi. Jadi seterusnya adalah kita selesaikan, kita cuba selesaikan pecahan bagi kuasa ini. Iaitu kita samakan penyebut terlebih dahulu. Iaitu 2 kali dengan 3 untuk dapatkan 6. 3 akan darab dengan 2 untuk dapatkan 6. Apabila 2 darab dengan 3, kita juga akan darabkan 3 dengan 3. Seterusnya, 3 kali dengan 2, 2 akan darab dengan 2. Last sekali, kita akan dapat M kuasa 9 tambah 4 tolak dengan 1 per dengan 6. Jadi, semuanya kita dah dapati bahawa ianya per dengan 6. Jadi, kita tambah dan kita tolakkan, kita akan dapat M kuasa 12 bahagi dengan 6. Kita permudahkan lagi, kita dapat M kuasa 2, iaitu sama dengan B. Soalan 9. Tentukan bilangan angka bererti bagi nombor 0.0273. Jadi untuk menyelesaikan soalan ini, kita ingat semula bagaimana kita menentukan bilangan angka bererti yang telah kita pelajari dalam bab 2 sebelum ini. Iaitu yang pertama adalah semua digit bukan sifar adalah angka bererti. Jadi bermaksud 273 ini adalah angka bererti. Seterusnya kita lihat semula iaitu digit sifar sebelum digit bukan sifar yang pertama bukan angka bererti. Bermaksud sifar ini iaitu ini sifar, sifar, sifar. Jadi digit sifar ini sebelum digit bukan sifar. Jadi bermaksud dia sebelum 2 lah. 2 adalah digit bukan sifar.
Yang pertama, bukan angka bererti. Bermaksud sifar ini bukan angka bererti. Jadi, kesimpulannya, kita hanya ada 3 angka bererti, iaitu 2, 7 dan 3. Jadi, jawapan kita adalah B, 3 angka bererti. Soalan 10. Bundarkan 8.09637 betul kepada 3 angka bererti. Kita lihat semula, 8.09637 ini kesemuanya adalah angka bererti. Jadi kita nak 3 sahaja, iaitu sudah semestinya kita akan ambil 8, 0 dan 9. Jadi kita akan buangkan yang di belakangnya. Kita perhatikan, kita tengok di sini 6. Bila kita 6, kita nak bundarkan, kita perlu tambahkan 1. Tambahkan 1 pada 9 ini. Dan 9 ini bila tambah 1, kita akan dapat 10. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah 8.10. Soalan 11. Luas sebuah trapezium ialah 9,300 cm persegi. Ungkapkan luas trapezium tersebut dalam bentuk piawai. Untuk nak menukar pada bentuk piawai, kita akan jadikan 9,300 ini kepada 9 saja. 9, iaitu kita tahu bahawa mesti bentuk piawai adalah di antara 1 hingga kurang daripada 10. Jadi kita gerakkan titik perpuluhannya adalah sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali bermaksud kita akan dapat 9.3 darab dengan 1000. Jadi 1000 ini adalah 10 kuasa 3. Jadi jawapan akhirnya adalah 9.3 darab dengan 10 kuasa 3, iaitu jawapannya adalah C. Soalan 12. Nyatakan 2.01 darab dengan 10 kuasa negatif 4 sebagai nombor tunggal. Nombor tunggal ini bermaksud kita tidak mahu lagi ada kuasa di sini. Jadi, kita perhatikan cara mudah yang kita boleh lakukan adalah dengan cara kita gerakkan. Gerakkan disebabkan 10 kuasa negatif 4, kita akan gerakkan 4 kali ke sebelah kiri. Jadi kita gerakkan 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah 0.0000201. Ini adalah kaedah yang boleh kita gunakan. Kita juga boleh gunakan kaedah lain, iaitu 2.01 ini darab dengan 10 kuasa negatif 4. 10 kuasa negatif 4 ini adalah sebenarnya kita boleh tulis dalam bentuk 1/10 kuasa 4. Dan seterusnya kita akan permudahkan, kita dapati bahawa ianya akan menjadi 2.01 per dengan 10,000. Jadi kemudian kita akan jadikan bawah ini 10,000 ini kita akan tukarkan kepada 1. Jadikan dia 1, kita gerakkan titik perpuluhannya sebanyak 1, 2, 3, 4. Jadi kita gerakkan juga yang di atas ini 4 kali. Dan kita juga akan dapat jawapannya adalah 0.0000201, iaitu jawapannya adalah B. Soalan 13. 458,853 dibundarkan betul kepada 3 angka berti dan diungkapkan dalam bentuk piawai P darab 10 kuasa Q. Antara berikut, yang manakah menunjukkan nilai P dan nilai Q dengan betul? Kita lihat semula, 458,000 ini, 853 ini, kita pertama sekali kita perlu bundarkan dulu kepada 3 angka berti. Jadi, bila kita nak bundarkan kepada 3 angka berti, bermaksud kita akan ambil 4, 5 dan 8 ini saja. Digit 4, 5 dan 8. Manakala digit 8, 5 dan 3 ni kita akan jadikan tukar kepada sifar, kosong. Iaitu bila kita nak bundarkannya, kita perhatikan 8 ini. 8 ini dah lebih daripada 4. Jadi kita akan tambahkan 1. Tambah 1 kepada digit 8 di depan ini. Jadi apa yang berlaku adalah kita akan dapat 459,000. Ini adalah kita telah pun tukar kepada
kita dah bundarkan kepada 3 angka bererti. Seterusnya kita nak tukar kepada bentuk piawai. Kita akan gerakkan untuk dapatkan titik perpuluhannya iaitu 4.59. Jadi kita dapati bahawa berapa kali pergerakannya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kali pergerakannya, kita akan dapat 4.59 darab dengan 10 kuasa 5. Jadi inilah bentuk piawai yang dimaksudkan. Dan kita faham bahawa P adalah sama dengan 4.59, manakala Q adalah sama dengan 5. Jadi jawapannya adalah C. Soalan 14. Diberi bahawa 0.0000973 adalah sama dengan 9.73 kali 10 kuasa K. Carikan nilai K. Jadi apa yang kita akan buat adalah kita perhatikan berapa kali pergerakan titik perpuluhan itu untuk dapat 9.73. Kita dapati 1, 2, 3, 4, 5. Jadi disebabkan 5 kali pergerakan, kita akan dapat jawapannya adalah 9.73 darab dengan 10 kuasa negatif 5. Jadi jawapannya K adalah sama dengan negatif 5. Soalan 15. Rajah di bawah menunjukkan sebuah kuboid. Okey. Hitungkan isi padu dalam sentimeter padu kuboid tersebut dan ungkapkan jawapan dalam bentuk piawai. Jadi untuk nak menyelesaikan soalan ini, cuba perhatikan kehendak soalan ini adalah kita perlu tukar kepada unit cm. Jadi kita tukar terlebih dahulu unit meter ini kepada sentimeter. Iaitu kita faham bahawa daripada meter kepada sentimeter kita perlu darab 100. Jadi 2.1 meter akan menjadi 210 cm. 1.4 meter akan menjadi 140 cm dan akhir sekali 0.6 meter akan menjadi 60 cm. Seterusnya kita faham bahawa kita nak mencari isi padu. Isi padu bagi kuboid adalah I sama dengan P darab P ini adalah panjang darab lebar darab dengan tinggi. Jadi kita dapati bahawa 210 darab dengan 140 darab dengan 60, kita dapat jawapannya adalah 1,764,000. Kita dapat macam tu. Seterusnya, kita akan tukar kepada bentuk piawai. Kita akan jadikannya sebagai 1.764. Jadi, kita akan gerakkan titik perpuluhan di belakang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali ya. 6 kali. Jadi kita akan dapat jawapan akhirnya adalah 1.764 darab dengan 10 kuasa 6. Jadi sudah semestinya lah jawapannya adalah D. Seterusnya soalan 16. Operasi ini adalah operasi bahagi bagi bentuk piawai, nombor dalam bentuk piawai, iaitu 4.7 kali dengan 10 kuasa 6 bahagi dengan 0.4 darab dengan 10 kuasa 3. Bila bahagi, kita tidak perlu samakan kuasa pada 10 itu. Jadi kita teruskan buat saja. Apa yang perlu kita buat adalah kita akan bahagikan 4.7, kita akan bahagikan dengan 0.4, kita akan dapat 11.75. Manakala 10 kuasa 6 dan 10 kuasa 3 ini, kita gunakan hukum indeks yang melibatkan pecahan. Jadi kita akan tolakkan kuasanya, iaitu 10 kuasa 6 tolak 3. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah 11.75 darab dengan 10 kuasa 3. Ini masih lagi bukan dalam bentuk piawai. Jadi kita akan tukarkan kepada bentuk piawai di mana kita akan gerakkan titik perpuluhan menjadi 1.175.
Jadi disebabkan di sini dah kita perlukan gerakkan satu lagi. Jadi kuasa pada 10 itu akan menjadi 10 kuasa 4. Jadi jawapan akhir adalah 1.175 darab dengan 10 kuasa 4. Iaitu jawapannya adalah B. Soalan 17. Raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak bermaksud kita ada satu sudut pedalaman yang bernilai 90 darjah. Iaitu di sini. Dan kita diberi ini adalah sudutnya theta. Theta di sini bermaksud ini kita akan katakan sisi bertentangan. Sebab dia bertentangan dengan sudut yang kita nak cari ni. Seterusnya, di sebelah ini kita katakan sisi bersebelahan. Dan X ini adalah sisi yang paling panjang sekali. Kita namakan sebagai hypotenuse. Jadi, namakan sisi X. Jadi bermaksud X adalah hypotenuse. Rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Berdasarkan rajah itu, pilih nisbah trigonometri yang betul. Sebelum kita nak menyelesaikan soalan ini, kita fahamkan dulu ini adalah theta yang diberi pada kita. Jadi bermaksud sisi ini adalah sisi bertentangan dan KL adalah sisi bersebelahan dan sudah semestinya KM adalah hypotenuse. Jadi jawapannya adalah C, cos. Yang betul adalah sama dengan KL per dengan KM. Kenapa? Kita perhatikan balik cos. Cos adalah sisi bersebelahan bahagi dengan hypotenuse. Okey, cuba perhatikan di sini. Bersebelahan adalah S dan hypotenuse adalah H. Jadi jawapannya adalah KL, iaitu S adalah KL, manakala hypotenuse adalah KM, iaitu cos theta sama dengan KL per dengan KM. Inilah jawapan yang betul. Yang lain, kita boleh semak semula, memang jawapannya adalah tidak betul. Soalan 19. Rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Kita perhatikan di sini, ini adalah segitiga bersudut tegak. Diberi sin X sama dengan 3/8, cari nilai Y. Pertama sekali yang perlu kita lakukan adalah kita kena pasti dulu sisi yang diberikan. Okey, di sini adalah sudut X. Jadi sudah semestinya ini adalah sisi bertentangan. Di sini adalah bersebelahan dan ini adalah hypotenuse. Dan diberi maklumat pada kita adalah sin X. Kita ingat balik semula, sin X sama dengan sisi bertentangan per dengan hypotenuse. Dalam kes ini kita perhatikan sudut yang diberikan sudut X. Jadi sin X adalah sama dengan sin sama dengan tentang per dengan hypotenuse. Jadi kita akan catatkan sin X sama dengan tentang per hypotenuse. Dalam kes ini cuba perhatikan hypotenuse kita dah tahu sama dengan 24 dan tentang adalah sama dengan Y. Kita gantikan Y per dengan 24. Dan benda ini, perkara ini adalah sama dengan apa? Sama dengan 3/8 yang diberikan di sini. Jadi kita catatkan sama dengan sin X sama dengan 3/8. Jadi kita dah dapat satu persamaan. Daripada sini kita akan pindahkan 24 dan kita akan dapat Y. Y sama dengan 3/8 darab dengan 24. Y kita akan dapat sama dengan 9, iaitu jawapannya adalah B. Soalan 20. Dalam rajah yang diberikan, PQR ialah sebuah segitiga bersudut tegak. Maklumat tambahan yang diberikan pada kita adalah tangent theta sama dengan 5/12 dan kita diminta mencari sin alpha. Jadi kita ingat balik semula tangent dan sin bagi memudahkan kita menyelesaikan soalan ini. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Langkah pertama adalah kita fahamkan tangent theta sama dengan 5/12. Apakah tangent? Tangent sama dengan sisi bertentangan per dengan bersebelahan. Jadi, kita akan tulis tangent theta. Theta ini kita tengok ni sudutnya adalah di sini. Jangan tersilap. Ini adalah alpha, ini adalah theta. Jadi,
Theta di sini bermaksud tentangnya adalah QR. Tentangnya adalah QR dan bersebelahan adalah PQ. Kita catatkan QR dan juga PQ, dan disebabkan dah diberi pada kita adalah 5/12, kita tuliskan persamaannya menjadi begini. Seterusnya, apa yang perlu kita cari adalah kita cari QR, sebab QR yang belum kita dapat. Jadi daripada sini kita akan permudahkan. Kita akan dapat QR, PQ kita gantikan dengan 24. Jadi 24 ini kita pindah ke sana dan kita dapat 5/12 darab dengan 24. Kita dapat QR sama dengan 10. Okey, kita tuliskan QR sama dengan 10. Apabila kita dapat QR sama dengan 10, kita boleh dapatkan panjang PR. Panjang PR kita dapat dengan cara gunakan teorem Pythagoras, iaitu punca kuasa 2, 24 kuasa 2 tambah dengan 10 kuasa 2, kita akan dapat 26. Dan jawapannya PR adalah 26. Seterusnya kita nak mencari sin alfa. Jadi sin alfa, kita ingat balik, sin alfa adalah sin sama dengan tentang per hipotenus. Jadi dalam kes ini, alfa adalah di sini. Tentang 24 dan hipotenus adalah 26. Jadi kita dapat sin alfa sama dengan 24 per dengan 26. Cuba kita perhatikan di sini, tidak ada jawapan 24/26. Jadi bermaksud kita kena ringkaskan lagi. Kita dapat jawapannya adalah 12/13, iaitu D. Soalan 21. Dalam rajah yang diberikan, terdapat dua segitiga bersudut tegak, iaitu 3, 4, dan sudah semestinya PR kita akan dapat sama dengan 5. Ini menggunakan teorem Pythagoras. Seterusnya, apa yang diminta kita untuk cari adalah kita diminta mencari nilai tangent theta. Tangent theta di sini, tangent theta di sini. Jadi kita ingat balik semula, apakah rumus bagi tangent? Tangent adalah sisi bertentangan per dengan sisi bersebelahan. Dalam kes ini, kita tidak perlu cari panjang PS kerana tangent tidak melibatkan hipotenus. Jadi, apa yang kita akan tulis adalah kita tahu tangent theta adalah sama dengan tentang adalah 5 dan bersebelahan adalah 15. Jadi, tangent theta sama dengan 5 per dengan 15. Kita permudahkan, kita dapat 1/3, iaitu jawapannya adalah A. Soalan 22. Tukarkan 32.11 darjah kepada unit darjah dan minit. Jawapannya adalah C. Soalan 23. Jadual di bawah menunjukkan nilai tangent bagi beberapa sudut. Cari nilai R. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita perlu ingatlah, kita perlu ingat balik semula nilai yang telah kita pelajari bagi sudut khusus, iaitu kita dapati bahawa kita sedang berbincangkan tentang tangent. Jadi tangent kita dapati bahawa 30 darjah sama dengan 1 per dengan punca kuasa 2 bagi 3. Dan kalau 60, kita akan dapat jawapannya adalah punca kuasa 2 bagi 3. Jadi jawapannya adalah D. Soalan 24. Rajah di bawah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak, iaitu RTU. Hitungkan panjang dalam cm RS. Jadi kita diminta mencari panjang RS. Jadi untuk langkah pertama, kita ingat balik semula, kita akan menggunakan tangent. Tangent sebab tangent ini ada kaitan dengan sisi yang kita cari, iaitu kita perhatikan ke semua sudut di sini, ini adalah bertentangan. Jadi kita perlu menggunakan sisi bertentangan yang kita nak cari, dan kita dapati bahawa sisi bersebelahan yang diberi. Jadi kita akan pilih tangent. Jadi yang pertama kita akan cari dulu tangent 35 darjah, iaitu segitiga yang kecil ini dulu.
Jadi kita tahu bahawa tangent sama dengan bertentangan. Bertentangan bermaksud ST ya. ST bersebelahan adalah TU. Jadi kita dapati bahawa tangent 35 darjah sama dengan ST per dengan TU. Jadi kita gantikan TU sama dengan 28. Di sini dah diberikan pada kita TU sama dengan 28. Kemudian kita dapatkan ST. Jadi ST kita akan pindahkan 28 ke sini dan kita akan dapat 28 darab dengan tangent 35 darjah. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat ST sama dengan 19.61. Seterusnya kita akan cari pula RT. Bagaimana nak mencari RT? Kita akan gunakan sudut gabungan dua sudut ni, iaitu tangent 55, iaitu 20 tambah dengan 35, kita dapat tangent 55 darjah. Kita dapati rumusnya, kita faham bahawa bertentangan adalah RT dan TU adalah bersebelahan. Jadi kita dah tahu TU sama dengan 28, jadi kita pindahkan TU, kita dapatkan RT iaitu 28 darab dengan tangent 55 darjah, kita akan dapat jawapannya adalah RT sama dengan 39.99. Jadi kita dah pun dapat RT dan ST. Jadi apa yang kita nak adalah RS. Jadi RS kita dapat dengan cara kita tolakkan RT tolak dengan ST. RT sama dengan 39.99 tolak dengan ST adalah 19.61. Kita dapat jawapannya adalah 20.38 cm. Iaitu jawapannya adalah C. Soalan 25. Raja di bawah menunjukkan satu bulatan berdiameter PQ. Perhatikan ini adalah bulatan, diameternya adalah PQ. Cari nilai X. Kita faham bahawa bila ini adalah diameter, sudut di sini adalah bersamaan 90 darjah. Jadi kita faham X sama dengan 180, kita tolakkan dengan 90, tolakkan dengan 32 darjah. Jadi kita akan dapat X sama dengan 58. Soalan 26. Raja di bawah menunjukkan satu bulatan berpusat di O. POQ ialah garis lurus. POQ ialah garis lurus. Jadi kita diminta mencari nilai X. Kita perhatikan apakah kaitan X dengan sudut 110 ini? Kaitannya adalah, ini adalah sudut di pusat, ini adalah sudut di lilitan di mana lengkok yang sama. Jadi kaitannya adalah X kita akan dapat dengan cara kita bahagi dua sudut di pusat, iaitu X sama dengan 110 bahagi dengan 2, kita dapat sama dengan 55 darjah. Soalan 27. Antara berikut yang manakah sisi empat kitaran? Kita faham bahawa sisi empat kitaran ialah suatu sisi empat dalam bulatan dengan keadaan keempat-empat bucu sisi empat tersebut terletak pada lilitan bulatan. Jika kita perhatikan, A adalah sisi 4, tetapi bukan semua bucu, tidak ada satu bucunya yang terletak pada lilitan bulatan. B hanya 3 sahaja bucunya yang terletak pada lilitan bulatan. Jawapannya adalah C kerana setiap bucunya memang terletak pada lilitan bulatan. Cuba perhatikan. Jadi jawapannya adalah C. Manakala D pula kita tidak katakan sebagai sisi empat kitaran kerana bentuknya adalah segitiga. Soalan 28. Rajah yang diberikan menunjukkan suatu bulatan berpusat di O. Titik A, B, C, D dan E terletak pada lilitan bulatan. Hitungkan nilai X tambah Y. Kita perhatikan X tambah Y. X apa kaitannya dengan 60? Ini adalah kaitannya adalah sudut pada pusat dan sudut pada lilitan dan pada lengkok yang sama. Jadi X kita dapat dengan cara
60 bahagi dengan 2, kita dapat sama dengan 30 darjah. Cuba perhatikan pula Y. Y ini kita boleh gunakan juga kaedah yang sama, iaitu sudut di pusat dengan sudut di lilitan, iaitu Y sama dengan 60 bahagi dengan 2, kita dapat sama dengan 30. Ataupun Y juga kita boleh katakan sebagai lengkok yang sama dengan B, dengan X. Jadi, X dengan Y adalah sama. Jadi, itu ada dua kaedah yang boleh kita gunakan. Jadi, kita dapat X sama dengan 30, Y sama dengan 30. Jawapan akhir adalah kita tambahkan, kita dapat X tambah Y sama dengan 60, iaitu jawapannya adalah C. Soalan 29. Rajah di bawah menunjukkan sisi 4 kitaran A, B, C, D. Hitungkan nilai P dan Q. Apa yang kita perhatikan di sini? Kita perhatikan P bertentangan dengan 36, Q bertentangan dengan 60. Kita ingat semula kalau sisi 4 kitaran, P kita tambahkan dengan 36, kita akan dapat 180. Jadi P kita akan dapat dengan cara 180 tolakkan dengan 36, kita dapat P sama dengan 144 darjah. Seterusnya, Q pula pasangannya adalah 60. P dengan 36, Q dengan 60. Jadi, Q tambah 60 kita dapati ianya akan dapat sama dengan 180. Jadi Q kita akan dapat sama dengan 180 tolak dengan 60. Kita dapat Q sama dengan 120 darjah. Jadi jawapannya adalah A, iaitu P sama dengan 144 darjah. Q sama dengan 120 darjah. Soalan 30. Rajah yang diberikan menunjukkan sebuah segitiga ILN. Dalam satu bulatan, diberi bahawa HIJ dan KLM ialah tangen kepada bulatan. Ini adalah segitiga yang diberikan. Ini adalah dua tangen, iaitu HIJ dan juga KLM. Antara berikut yang manakah merupakan hubungan antara sudut yang betul? Jadi, kita diminta mencari antara A, B, C, D, manakah hubungan sudut yang betul. Jadi, bagi memahami soalan ini, kita ingat balik semula maklumat penting dalam topik ini. Kita dapati bahawa jika diberi keadaan macam ini, X adalah sama dengan Y. Dan theta sama dengan beta. Dalam kes ini, sudah semestinya lah kita nampak dengan jelas Y sama dengan Z. X sama dengan W. Jadi yang betul adalah Y sama dengan Z. Soalan 31. Rajah diberikan menunjukkan satu bulatan berpusat di O. RST dan UVT ialah tangen. Ini adalah tangen. Satu garis yang menyentuh pada satu titik pada bulatan. Cari nilai Y. Kita faham bahawa bila tangen bermaksud nilai di sini adalah 90 darjah. Di sini juga adalah tangen, juga adalah 90 darjah. Jadi, kita akan dapat Y dengan cara kita faham bahawa Y kita tambahkan semua ini kita dapat sama dengan 360 darjah. Iaitu hasil tambah sudut pedalaman bagi bentuk segi 4. Jadi, akhirnya kita akan dapat Y kita tambah dengan 324 ini sama dengan 360 darjah. Jadi kita dapatkan Y dengan cara 360 darjah. Kita tolakkan dengan 324 darjah. Kita akan dapat Y sama dengan 36 darjah. Jadi jawapannya adalah D. Soalan 32. Rajah di bawah menunjukkan tangen PR yang menyentuh pada bulatan pada titik Q. Ini PR menyentuh pada bulatan pada titik Q. Diberi TQ ialah diameter dan QTS sama dengan 55 darjah. Apa yang perlu kita cari adalah kita diminta mencari sudut SQP. Berdasarkan maklumat yang diberikan, kita
kita faham bahawa QTS sama dengan 55 darjah. Okey, QTS 55 darjah. Kita catatkan di sini. Seterusnya ini adalah diameter. Kita faham bila diameter bermaksud di sini adalah 90 darjah. Daripada sini kita akan dapat sudut SQT. SQT, sudut di sini, kita dapat dengan cara ambil 180, kita tolakkan dengan 90 darjah, tolakkan dengan 50 darjah, kita akan dapat 35 darjah. Jadi kat sini kita dapat 35 darjah. Seterusnya kita ingat di sini adalah tangent, ini adalah diameter dan kita dapati bahawa nilai di sini adalah 90 darjah. Jadi apa yang kita dah cari adalah sudut SQP. SQP bermaksud kedua-dua sudut ini. Jadi sudah semestinya lah kita akan dapat sudut SQP sama dengan 90. Kita tambahkan dengan 35 darjah. Kita dapat 125 darjah. Jawapannya adalah C. Soalan 33. Antara berikut yang manakah bukan jenis satah? Jadi kita ingat balik semula. Satah ialah permukaan rata pada suatu objek. Hanya terdapat 3 jenis satah iaitu satah mengufuk, satah mencancang dan satah condong. Jadi satah mengufuk ada, satah mencancang ada, satah condong ada. Jadi yang bukan jenis satah adalah C iaitu satah melengkung. Tidak ada satah melengkung. Soalan 34. Rajah yang diberikan menunjukkan sebuah kubus. Nyatakan norma kepada satah EFGH. Apakah yang dimaksudkan dengan norma kepada satah? Norma kepada suatu satah ialah garis lurus yang berserenjang. Berserenjang bermaksud nilainya adalah tegak. Tegak bermaksud 90 darjah. Kepada garis satah tersebut. Okey. Jadi bermaksud dalam kes ini EFGH. Ini satahnya iaitu kita tandakan dengan berwarna biru ini. Jadi garis yang berserenjang, garis lurus yang berserenjang iaitu bersudut tegak dengan satah tersebut adalah AE, BF, CG dan juga DH. Jadi jawapannya adalah C. Soalan 35. Rajah yang diberikan menunjukkan pepejal yang tinggal apabila sebuah kubus dipotong dan dikeluarkan daripada sebuah kuboid. Antara berikut yang manakah unjuran ortogon bagi pepejal yang tinggal pada satah mencancang sebagaimana dilihat dari arah X? Okey, kita diberi satu kuboid dan kita telah pun dipotong kuboid itu. Potongan itu adalah berbentuk kubus. Jadi jawapan kepada soalan ini adalah C, iaitu kuboid dan juga kubus. Yang ni bukanlah, tak betul lah. B putus-putus ni sekiranya kita tak nampak lah, kita berselindung. Tapi yang ni memang jelas, kita nampak dengan jelas, memang tidak ada putus-putus. Dan D ini salah sebab kita perhatikan yang potong ini adalah bentuk kuboid juga. Jadi sebenarnya dia dalam bentuk kubus. Jadi jawapannya adalah C. Soalan 36. Antara objek berikut yang manakah mempunyai unjuran ortogon yang betul? Apa yang dimaksudkan dengan unjuran ortogon? Unjuran ortogon ialah imej yang terbentuk pada suatu satah apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan satah tersebut. Bermaksud bersudut 90 darjah lah. Okey, ada dua keadaan iaitu satah mengufuk dan juga satah mencancang. Ini kita tengok pada atas, ini kita tengok pada tepi. Dalam kes ni, yang mana satu yang kita dapati bahawa garisnya ataupun unjuran garis dari objek itu berserenjang, bersudut 90 darjah. Bersudut 90 darjah. Kita perhatikan A. A cuba perhatikan. Ini adalah kita lihat pada
daripada atas dan kita dapati bahawa pada satah mengufuk ini garis yang berserenjang tu, garis yang kita unjurkan tu semuanya adalah berserenjang. Macam mana kita tahu? Kita tengok nilai dia adalah dia ada di situ. Kita perhatikan ada simbol kotak itu menunjukkan bahawa 90 darjah. Jadi jawapannya adalah A. B, kita perhatikan garisnya bukan berserenjang, tak berserenjang. Begitu juga dengan C, tidak serenjang. D juga tidak serenjang. Jadi jawapan bagi soalan 36 adalah A. Soalan 37. Rajah 1 menunjukkan seorang murid yang sedang bermain buaian. Satu titik Q ditandakan pada buaian itu. Nyatakan lokus bagi titik Q. Titik Q di sini Titik Q di situ. Jadi apakah lokusnya? Lokusnya adalah berbentuk lengkungan. Lengkungan. Jadi kita katakan jawapannya adalah B. Seterusnya soalan 38. Apakah lokus bagi titik P yang sentiasa berjarak 3 cm dari satu titik tetap O? Okay, kita telah pun mempelajari ada beberapa jenis lokus. Lokus kes ini adalah kes yang pertama, iaitu lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Disebutkan sini satu titik tetap O. Jadi ini adalah jenis yang pertama, iaitu satu bulatan. Jadi jawapannya adalah bulatan. Soalan 39. X ialah lokus bagi satu titik yang bergerak dalam sebuah segi empat sama PQRS dengan keadaan jaraknya. Okay, ini yang penting. PQ dan PR dari garis PQ dan PR adalah sentiasa sama. Okay, jadi kita diminta menyatakan manakah lokus X yang disebutkan di atas tu. Jadi kita ingat balik PQ dan PR ini daripada dua garis. Lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis yang bersilang. Jadi ada dua keadaan, iaitu A ataupun B. Jadi jawapan untuk soalan ini adalah D, kerana kita dapati bahawa PQ dan juga PR keadaannya adalah sentiasa sama, bermaksud di tengah-tengah. Di tengah-tengah, lokusnya di tengah-tengah, iaitu lokus membahagi dua sama di antara garis PQ dan juga PR. Jadi jawapannya adalah D. Soalan 40. Dalam rajah 4, KLMN ialah sebuah segi empat sama. X ialah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 5 cm dari titik K. Y ialah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik K dan N. Antara titik A, B, C dan D, yang manakah titik persilangan antara lokus X dan lokus Y? Jadi kita kena pasti dulu apakah lokus X dan apakah lokus Y. X ialah, kita perhatikan yang pertama dulu, kita tengok pada lokus X. Lokus X ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 5 cm dari titik K. Ini adalah jenis lokus yang pertama, iaitu daripada satu titik, iaitu titik K, iaitu kita akan dapat satu bulatan. Okey, kita akan dapat satu bulatan, 5 cm bermaksud, dia dah bagi di sini 5, jadi kita akan gariskan macam ni. Ini adalah yang pertama. Nama dia adalah lokus X. Seterusnya, Y pula adalah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik K dan N. Kita ada K dan kita ada N. Jadi dua titik, di antara dua titik bermaksud di tengah-tengah lah. Di sini kita dapati bahawa ini adalah di tengah-tengah, iaitu lokus Y adalah di tengah-tengah ini. Jadi kita perhatikan yang manakah titik yang bersilang di antara lokus X dan juga lokus Y. Jadi sudah semestinya lah yang bersilang adalah pada B. Jadi jawapannya adalah